Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri latihan bagi menghadapi pertandingan asas pengaturcaraan PPCom HackerRank. Okey, seperti biasa, layari laman web ppcom.com.my dan klik pada menu latihan. Kemudian scroll ke bawah hingga jumpa contoh soalan pertandingan. Dan kali ini kita ingin teruskan soalan dalam MRSN Code Wars 2019. Okey, kita akan teruskan ke soalan yang kelima hari ini, iaitu kecurunan garis lurus. Okey, untuk soalan ini, perhatikan pada satah Cartesian, kecurunan garis lurus yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah diberi Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, diberi satu garis lurus melalui titik A dan titik B. Anda dikehendaki mencari kecurunan garis AB. Okey, dua input. Baris pertama, dua integer X1 dan Y1 yang masing-masing mewakili koordinat X dan koordinat Y bagi titik A. Baris kedua mengandungi dua integer X2 dan Y2 yang masing-masing mewakili koordinat X dan koordinat Y bagi titik B. Okay, constraint dia adalah antara negatif 100 hingga 100. Output format pula adalah satu nombor M, iaitu kecurunan garis lurus tersebut. Okay, jadi soalan ini agak straight to the point. Okay. Sudah diberi cara untuk mengira kecurunan. Jadi agak mudahlah. Jadi kita teruskan dengan input. Okay. Input titik A dan titik B. Jadi oleh kerana ada dua koordinat di situ, X1 dan Y1, maka kita boleh tulis X1, Y1 sama dengan input dot split. Okey. Okay, dan baris kedua adalah X2, Y2 sama dengan input dot split. Okey, ada dua input di situ ataupun dua baris input dengan 4 nilai, itu X1, Y1 dan X2, Y2. Dan rumus kecurunan adalah diberi kecurunan ataupun ringkasan dia M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okey. Mudah saja. Okey. Jadi terus kita boleh dapat nilai kecurunan dia. Jadi output dia print M. Okey, M tu mewakili kecurunan. Okey. Kita cuba run. Sebelum tu ada beberapa benda yang perlu diubah di sini, tapi tak apa. Saya nak tunjuk dulu apa akan berlaku jika kita tidak ubah lagi. Okey, di sini dikatakan error. Okey, error di sini. Unsupported operand type for string. String. Okey, string. Jadi di sini masalah yang
timbul adalah input yang menggunakan arahan input.split ini menerima data jenis string sahaja. Okey. Jadi X1, Y1, X2, Y2 ni semuanya adalah dalam bentuk string. Jadi untuk menjalankan operasi matematik, anda perlu tukarkan jenis data string kepada integer. Okey. Kerana diberi tadi, iaitu baris pertama ada 2 integer, baris kedua juga 2 integer. Jadi kita kena tukar ke semua nilai X1, Y1, X2, Y2 tu kepada integer. Jadi langkah yang paling mudah adalah tulis je lah. X1 sama dengan integer X1. Okey. Y1 sama dengan integer Y1. X2 sama dengan integer X2. Dan Y2 sama dengan integer Y2. Okey, dengan cara ini semua string tadi sudah ditukarkan kepada integer. Maka bolehlah operasi dalam operasi matematik di baris 10 ini dijalankan. Okey. Okey, kita run sekali lagi. Okey, kita tengok ada test case yang betul dan ada juga yang salah. Kita tengok yang betul. Okey. Cuba tengok yang salah pula. Apa masalah? Okey, your output adalah 5.0. Ini expected output adalah 5. Itu juga yang ini. Negatif 1.0 dan negatif 1. Jadi, apa yang perlu kita tukar adalah format penulisan outputnya. Okey, format penulisan output. Jadi outputnya kena tukar format, tukar kepada general. Okey, general. Format M, G. Okey, tutup kurungan. Okey, kita run sekali lagi. Okey, jadi selesailah semua masalah. Okey, jadi sinilah satu cara yang ringkas saja bagi mengira kecurunan suatu garis lurus apabila titik A dan titik B diberi. Okey, seterusnya kita akan ke soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Klik balik pada Emerson Code Wars dan pilih soalan yang terakhir iaitu rumah mancis. Jadi kita baca dulu soalan. Syah Humaira dan Aina Tasnim suka main bersama-sama. Suatu hari mereka bermain dengan bata mancis dan membina beberapa buah rumah dengan menggunakan bata mancis tersebut. Untuk membina satu buah rumah, mereka memerlukan 6 bata mancis. Okay, ini satu buah rumah 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, untuk membina 2 buah rumah, mereka memerlukan 11 bata mancis. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Dan seterusnya untuk membina 3 buah rumah mereka memerlukan 16 bata mancis. Okey, 16 bata mancis. Dan seterusnya lah. Diberi bilangan rumah yang ingin dibina oleh mereka berdua. Anda dikendaki mencari bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina rumah tersebut. Okey, jadi input dia satu integer n yang mewakili bilangan rumah. Okey, input dia bilangan rumah. Constraint dia 1 hingga 1 juta.
Okay, dan outputnya satu integer M yang mewakili bilangan batang mancis yang diperlukan untuk membina sebanyak N buah rumah. Okey. Jadi sebelum kita teruskan dengan atur cara, kita perlu tahu pola ataupun corak jujukan ini. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah satu jujukan nombor. Satu jujukan nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Daripada soalan, kita dapat ataupun diberi satu buah rumah dengan 6 batang mancis. 2 buah rumah 11 batang mancis. Dan 3 buah rumah 16 batang mancis. Di sini ada satu pola yang perlu kita tahu. Ataupun jujukan dia. Salah satu jujukan yang boleh kita dapat di sini adalah pertama ni adalah 6 darab 1. 6 darab 1. Yang ini yang kedua adalah 6 darab 2. Tetapi dia kurang satu di sini. Satu dinding yang bersambung ni. Satu dinding yang bersepunya. Satu dinding yang sepunya. Maka ditolak dengan 1. Di sini pula 6 darab 3 ditolak dengan 2 dinding yang sepunya. Tolak 2. Bagi rumah 4 buah rumah, kita boleh kira 6 darab 4 tolak dengan berapa agak-agak? Ni tolak 1, ni tolak 2, sini mestilah tolak 3. Jika 5 buah rumah, mestilah 6 darab 5 tolak 4. Jadi situ kita boleh nampak pola. Pola ataupun corak bagi bilangan batang mancis. Kita andaikan N tu sebagai bilangan rumah. N tu bilangan rumah. Jadi, kita boleh tulis 6N. Yang ini 6N juga. N dia 2. N 2 tolak dengan 1. Di sini 6N tolak dengan 2. Di sini 6N tolak dengan 3. Dan di sini 6N tolak dengan 4. Untuk lebih mudah lagi, kita boleh tulis 6N tolak N tolak 1. Di mana N adalah N di sini adalah 1 tolak 1 kosong lah. Bila kosong, 6 tolak kosong tinggal 6N. Dan di sini pula di sini adalah 6N tolak N dia 2, N tolak 1 juga. Mana 6N tolak 2 tolak 1 adalah 1.
Okey. Jadi kembali kepada yang ini. Okey, di sini juga sama. Yang ketiga ni 6n tolak n tolak 1 juga. Maka kita dapat 6n tolak n dia 2. Sorry, 3. Tolak 1 adalah 2. Okey. Bagi 4 buah rumah. Jadi 6n tolak n tolak 1 juga. Okey. N dia 4. Tolak 1 adalah 3. Jadi ni pun sama. 6n tolak n tolak 1 juga. Iaitu 6n tolak 4. Dan seterusnya. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa bilangan rumah adalah sama dengan bilangan batang mancis, bilangan batang mancis sama dengan 6n tolak n tolak 1, di mana n itu adalah bilangan rumah. Okey. Di mana n adalah bilangan rumah. Okey. Jadi dengan rumus ini atau dengan pola ini, kita dapat menentukan sebanyak mana batang mancis diperlukan untuk membina bilangan rumah yang tertentu. Seterusnya, bolehlah kita mulakan menulis atur cara bagi mengira bilangan batang mancis tersebut. Input dia adalah integer bilangan rumah. Okey, input dia adalah integer bilangan rumah. Output dia integer bilangan batang mancis. Dan di situ bilangan rumah ataupun n boleh juga ditulis n sama dengan integer input. Okey. Dan bilangan batang mancis ataupun M, okey, mancis ataupun M pula tidak menggunakan variable apa. Katakan di sini saya guna M bagi mewakili bilangan batang mancis dengan menggunakan generalisasi atau dapatan kita daripada pengiraan ini tadi, maka kita boleh gunakan dapatan ini dalam pengiraan. Okay. Jadi 6n, 6 darab n tolak dengan n tolak 1. Okay. 6n 6 darab n tolak n tolak 1. Okey. Maka output dia bolehlah ditulis ring M mewakili bilangan batang mancis. Okey. Di sini kita run kod dulu. Okey. Selesailah masalah. Okey, selesai semua masalah. Okey, semua test case tepat. Okey. Jadi, itu saja latihan dalam MRSAM Code Wars 2019. Jika anda ingin melihat contoh penyelesaian yang lain, boleh juga
rujuk kepada YouTube dalam deskripsi di bawah. Okey. Sehingga jumpa lagi. Jika anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, bolehlah like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang ingin belajar asas pengaturcaraan, serta subscribe untuk mendapatkan notifikasi latihan-latihan yang akan datang. Dan okey, sehingga jumpa lagi. Bye bye.